Zemra fort filloj të doje, sa dëgjoj për ty o Muhammed. Assalamu alejke ya Rasulallah. Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah. Assalamu alejke ya Rasulallah. Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah, ya Rasulallah. Balli puthi I plot mal seqen, gjumë të tua unë po kërkoj, vdekja hëmbël se shmu po, veç një herë gjenet me t'pa, vetëm ty o Muhammed. Assalamu alejke ya Rasulallah. Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah. Assalamu alejke ya Rasulallah. Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah, ya Rasulallah. Oh, Taiba, your breeze is so blessed. Indeed, it brought life back to my spirit. I've left my heart with my beloved, sending blessings on Muhammad. Oh, Taiba, your breeze is so blessed. Indeed, it brought life back to my spirit. I've left my heart with my beloved, sending blessings on Muhammad. Assalamu alejke ya Rasulallah. Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah. Assalamu alejke ya Rasulallah. Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah, ya Rasulallah. Ya Rasulullah, meski mata ini tidak pernah menatap wajahmu, kalam ini tidak pernah berbicara denganmu, jemari ini tidak pernah menyentuh susumu, namun aku rindu. Kaulah kekasih Allah, Kaulah imam kami, Kaulah pimpinan kami, Kaulah ya Habiballah. Kerinduan ini hanya untukmu, ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. يا نبي سلام عليك
يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه سروري. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح صدوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح صدوري. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفيقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفيقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح صدوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Wa bi syarri sirri wal insan yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati panelis kita hari ini, Ustazah Fatimah Syakha Muhammad Nordin dan Prof. Dr. Ummu Atiyah Ahmad Zakwan. Dan dua-dua panelis ini adalah memang personality yang impresif. Dan saya, sebelum kita mula, saya nak share sikit tentang program kita hari ini. Forum ini khas sempena sambutan Maulidur Rasul, dan tajuk yang dipilih sangat relevan untuk kami kaum wanita, iaitu bagaimana Rasulullah SAW mendidik wanita menjadi pemimpin. Sebelum kita mulakan forum kita, saya minta izin untuk share sikit tentang biodata panelis kita. Yang pertama, Ustazah Dr. Fatimah Syakha Muhammad Nordin. Ustazah adalah graduan dari UIA, izajah dalam kuliah ilmu wahyu dan sains kemanusiaan, pengkhususan fiqh dan psikologi, izajah bacaan Al-Quran bersanad bahasa Arab di Universiti Sheikh Ahmad Kiftatu Damsyik, Syria, kelulusan masters di UIA dan bidang fiqh dan usul al-fiqh. Sedang sambung PhD di Universiti Malaya dan juga penulis skrip drama, TV dan pendakwah. Dapat anugerah pendakwah muda negara 2015 dan juga sebagai ahli panel forum di dalam dan luar negara. Alhamdulillah, memang biodata ini sangat impresif dan kita saya rasalah betul-betul syukurlah dapat satu panelis yang sangat impresif ini. Dan panelis kedua, Prof. Dr. Ummu Atiyah Ahmad Zakwan, seorang yang sama juga sangat impresif. Currently Senior Lecturer of Institute Studies of International Studies, dapat degree daripada IIU, majoring Political Science, Masters of Law, University of Hull, UK, PhD in Political Science from IIUM, at present Associate Research Fellow di ASEAN Institute of International Affairs and Diplomacy, dan juga Research Fellow at Institute of Excellence of Islamic Jerusalem Studies, UUM. Dapat award winner for Best Political Science Book category in the National Books Award 2020-2021. Dan juga jadi consultant, gender consultant, dan involve parliamentary engagement dengan MPs dan appear dalam TV dan radio. Dan juga involve dengan NGO seperti Wanida. So syukur Alhamdulillah dia dah dapat panelis impresif hari ini. Dan saya nak start dengan panelis pertama kita, ya, Ustazah Fatimah, ya. Sekarang kita sekarang memang kita hari ini kita nampaklah kita ada banyak wanita yang kita nampak sebagai pemimpin, dan selalu soalan yang sering kita mendengar adalah ditanya, adakah Islam larang wanita menjadi pemimpin? Tentu tidak. Kerana sejarah telah pun mengukakan ramai tokoh wanita yang mengharumi perjuangan Islam. Soalan kepada Ustazah, bagaimana secara umum Islam mendidik wanita sebagai pemimpin? A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudari moderator acara Datin Nurhana yang saya muliakan,
Dr. Umar Atiyah yang saya tak sabar nak menimba ilmu dari beliau. Yang saya kagumi pejuang di sebalik tabir yang kita tak nampak, tapi dengan asbab mereka Allah mudahkan kita bersiaran dengan lancar pada petang yang barakah ini. Dan seterusnya buat semua penonton yang dimuliakan, terutamanya Cik Puan Harziah Ghazali yang bersemangat datang awal terus masukkan catatan di ruangan komen ni. Subhanallah. Salam sebarkan bahagia buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, tajuk kita sangat hebat, sangat luar biasa. Ya, tajuk yang mengajak kita untuk meningkatkan lagi diri kita menjadi seorang pemimpin. Bagaimana Islam mendidik wanita secara umum untuk menjadi pemimpin? Semua yang saya muliakan, kata Profesor Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Al-Quran tidak Al-Quran tidak pernah melarang wanita untuk menjawat jawatan-jawatan publik. Bila sebut pemimpin ni, luaslah yang kita pandang. Pemimpin sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anggota masyarakat, sebagai seorang anak. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kamu ni pemimpin dan kamu bertanggungjawab dengan kepimpinannya. Allahu akbar. Dan siapa yang membaca Al-Quran, ya, dan jelas apakah tujuan-tujuan untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran itu, kata Syekh Al-Qaradawi, dia akan menemui poin salah satu tujuan kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah sumber utama kita. Salah satu tujuannya adalah membebaskan wanita dari kezaliman. Salah satu tujuannya ialah memberikan keadilan semula kepada wanita. Dan dalam Al-Quran itu kita melihat agama kita, Islam ni, dia bersikap objektif terhadap kaum wanita. Begitu juga kepada kaum lelaki. Islam muliakan. Islam bela golongan yang biasa ditindas. Islamlah yang membangkitkan semula, memberikan hak kepada yang berhak. Dan Islam mencetuskan kesedaran yang wanita ini adalah seorang manusia, bukan binatang, seorang puteri, seorang isteri dan seorang anggota masyarakat. Dan kita sangat mensyukuri wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini berjiwa besar. Bila mereka dengar ayat Al-Quran yang turun, ya, kadang-kadang mereka dengar tu mereka rasa macam, kenapa tak sebut orang perempuan ni? Kenapa sebut macam laki sahaja? Mereka suarakan. Mereka asertif, berterus terang. Sehinggalah turun ayat Quran yang meraihkan. Ya, misalnya dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat ila akhir ayat. Lelaki beriman, perempuan beriman. Lelaki mukmin, perempuan mukmin. Lelaki yang tetap taat beribadah kepada Allah, wanita yang tetap taat beribadah kepada Allah. Masya Allah. Jadi nampak tak suara wanita tu didengari? Suara wanita penting. Kalau wanita ada aspirasi, aspirasi tu mesti disuarakan, diperjuangkan. Sampaikan Allah pun meraihkan. Turun ayat Quran yang meraihkan. Jadi asbab nuzul kepada turunnya ayat-ayat yang meraihkan wanita yang mahu di-highlightkan juga nama wanita tu. Panggilan kepada wanita itu. Lawan bicaranya wanita itu dalam Al-Quran. Seterusnya, surah At-Taubah ayat 71. Ini satu dalil yang sangat penting yang kita kena didik kepada wanita kita. Betapa pentingnya wanita. Sampaikan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Lelaki beriman, perempuan beriman, mereka ini saling bertolong bantu. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dalam urusan apa? Urusan suruh yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Ini urusan
yang bersifat sosio kemasyarakatan, ya, sosial kemasyarakatan atau sosiopolitik, satu isu yang besar yang tak cukup untuk diuruskan oleh orang lelaki sahaja. Ya, wanita perlu bersama-sama. Bukan kita nak saling bersaing tapi melengkapi. Bila melengkapi, ada kajian menunjukkan, misalnya kajian oleh McKinsey dan Company, dia kata bila bergabung antara pola dasar feminin dengan maskulin ni dalam sesebuah syarikat, dengan ada 3 atau lebih wanita dalam pengurusan kanan syarikat tu, bila bergabung ni lelaki perempuan ni, dia meraih mata lebih tinggi dalam semua ukuran dimensi kecakapan organisasi itu. Sebab apa jadi macam tu? Sebab bila cara fikir wanita, cara fikir lelaki saling melengkapi, biasanya mereka ni akan jadi lebih kreatif, lebih berinovasi. Kalau ada satu masalah, penyelesaian kepada masalah tu akan menjadi lebih baik. Sebab apa? Sebab ada pelbagai kognitif. Jadi kepelbagaian kognitif yang lebih besar itu memang memberikan maslahah keputusan yang lebih baik. Sebab tu kita hajatkan sangat dalam kita nak membangunkan negara ini, wanita sama-sama perlahan-lahan sikit demi sikit bina kesedaran yang cara fikir kita tu, cara fikir feminin tu. Tak kisahlah, ada setengah lelaki pun dia ada cara fikir feminin ni. Pun diperlukan, sangat diperlukan. Seperti mana yang kita lihat Ratu Balqis, ya, pemerintahannya yang suka berbincang, syura, mementingkan atau mendaulatkan kebenaran lebih daripada keegoan, yang cuba mengelakkan peperangan, yang sukakan global peace, jiwanya jiwa besar, jiwa yang kasih sayang itu kepada rakyat. Sebab kalau menang ke kalah ke, bila berlaku peperangan, biasanya rakyat tu akan sengsara. Jiwa besar tu dia dapat rasa, ya, kesusahan rakyat nanti. Dan dia buat apa-apa pertimbangan politik tu, mengambil kira semua itu. Jadi, sungguh hebatlah bila Nabi SAW menyebut, An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu bagaikan adik-beradik dengan lelaki. Disebut adik-beradik ni, kita saling hormat. Kita rasa selamat dengan adik-beradik kita. Jadi itulah sepatutnya yang berlaku secara umumnya. Wanita sedar Al-Quran, As-Sunnah mengiktiraf diri mereka sebagai seorang pemimpin. Dan kita melihat secara umumnya dalam kehidupan wanita pada zaman Nabi SAW, wanita tu boleh menyuarakan suara aspirasi mereka. Misalnya Ummu Salamah dalam peristiwa Hudaibiyah. Dia yang menyampaikan aspirasinya kepada pihak yang berkuasa, yakni Nabi SAW, dengan memberikan satu pendapat yang sangat powerful yang dapat selesaikan masalah yang muncul ketika itu. Bila mana para sahabat keberatan untuk ikut perintah baginda Nabi SAW. Dan hebatnya baginda Nabi SAW, baginda tidak meremehkan suara wanita. Sebab tu baginda berkongsi. Ya, berkongsi persoalan negara, persoalan yang besar seperti itu pun berkongsi dengan wanita. Bila suara wanita itu pun didengari, diambil kira, maka kita nampaklah kemahiran, bakat, keupayaan, kepimpinan dan pengalaman wanita terus diteroka. Sehinggalah lahir generasi-generasi yang lepas tu, generasi wanita yang sungguh luar biasa berkepimpinan. Misalnya kita ada nama besar Ashifa binti Abdullah Al-Adawiyah pada zaman Saidina Umar. Dilantik sebagai pengawas pasar. Bukan calang-calang tugasnya. Pengawas pasar ni, dia kena beri peringatan, nak disiplinkan pedagang-pedagang yang terdiri daripada lelaki perempuan. Ada yang degil, ada yang boleh ikut peraturan, macam-macam. Ya, nak buat pengawasan, nak buat pengadilan, bahkan nak membuat fungsi-fungsi eksekutif. Dan begitu juga, ya, pada zaman Nabi SAW sendiri, Nabi pernah melantik Samra binti Nahika Al-Asadiyah sebagai pengawas pasar. Sehingga kan Saidina Umar meneruskan apa yang telah dibuat oleh baginda Nabi SAW sendiri sebenarnya. Bukan membuat sesuatu yang baru pun. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, itu antara contoh-contoh yang
realiti yang kita melihat Islam telah mendidik wanita berjiwa pemimpin secara umumnya. Wallahu alam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sekarang kita tadi dah dengar cerita-cerita tentang macam mana ayat Al-Quran tu menekankan kepentingan wanita dan wanita boleh disuara semua. Now, kalau kita tengok hari ni sekarang kita dalam musim pilihan raya. Sebelum kita bincang tentang peranan wanita dalam politik, boleh Prof Umu beritahu kita apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan politik? Okay, terima kasih Datin dan terima kasih kepada penganjur kerana sudi menjemput kami berdua lah, saya dengan Ustazah, untuk sama-sama berkongsi. Sebenarnya saya sendiri pun ralik je dengar Ustazah sharing tadi kan, sangat menarik tentang sosok-sosok kepimpinan wanita di zaman Nabi Muhammad SAW terdahulu, dan jelas sekali saya pun belajar banyak juga pada hari ini yang menunjukkan bahawa di dalam Islam tidak pun menegah wanita menjadi pemimpin. Jadi terima kasihlah Ustazah, dan saya nak dengar lagi sebenarnya. Kalau boleh saya tak nak cakap pun. Nak bagi Ustazah ceritakan lagi kan. Mari perkongsian. Okey, tadi berbalik kepada soalan Datin. Apakah yang dimaksudkan sebagai politik lah kan. Kalau kita tengok sekarang ni musim pilihan raya, dan ini adalah satu gambaran yang umum apabila bercakap tentang politik. Bukan saja wanita, kebanyakan lelaki pun kata politik ni malas nak ambil tahu politik ni apa, politik ni kan. Jadi sebenarnya saya cubalah untuk sharing sikit secara ringkasnya apa yang dimaksudkan sebagai politik tersebut ya. Dan saya nak bagi tahu sebenarnya politik ni sangat penting. It's very important sebab dia melibatkan semua kita. Kita suka ke, kita tak suka ke, kita faham ke, kita tak faham ke, semua apa yang berlaku di dalam ruang lingkup politik akan memberi kesan kepada hidup kita. Jadi saya rasa lebih baik dah kita faham apa maksud politik. Okey, so kalau mengikut politik ni, dia datang daripada perkataan Greek ataupun Yunani, bermaksud polis. Polis, macam kita tengok polis tu, ejaan dia macam tu lah, polis. Okey, apa maksud dia? Maksud dia adalah bandar. Bandar. Kalau mengikut definisi polis mengikut bahasa Greek ataupun Yunani adalah city state ataupun bandar. Jadi kalau kita meletakkan definisi tersebut pada zaman sekarang ni, maksudnya dia berkaitan dengan negara ataupun kerajaan. Jadi untuk bahasa yang mudahnya adalah politik itu akan terlihatan bermaksud kerajaan ataupun negara lah. Okay, kalau kita bercakap tentang kerajaan, pemerintahan negara, that is politik. Okay, itu adalah satu definisi yang paling mudah dan paling asas. Tetapi sebenarnya politik ni sangat luas ruang lingkup dia, dan politik ni berada di dalam pelbagai peringkat kehidupan. Sampai dalam keluarga kita pun ada politik. Jadi bukan politik tu bukannya adalah di dekat peringkat pembuat keputusan sahaja, bukan peringkat kerajaan sahaja, bukan peringkat NGO kita sahaja. Ia juga berlaku di dalam keluarga kita sendiri. Okey, kenapa begini ya? Okey, saya nak jelaskan sebenarnya kita ni adalah makhluk yang sosial, makhluk sosial. Apa maksud makhluk sosial? Makhluk sosial ni maksudnya kita ni tidak boleh hidup di dalam isolasi. Kita tak boleh duduk sorang-sorang. Jadi adalah mustahil untuk kita meneruskan kelangsungan hidup kita, untuk kita berkembang, untuk kita mendapatkan kemajuan, untuk kita mendapatkan keselamatan kalau kita duduk sorang-sorang. Jadi sebagai makhluk sosial ni kita memerlukan pihak-pihak lain untuk bekerjasama. Okey. So di dalam kita bekerjasama ni untuk mencapai kita punya matlamat, jadi maksudnya adalah kita akan berlaku interaksi. Kita akan berlaku interaksi.
Contoh katakan kita nak bina, kita perlukan, katakan kita satu kumpulan manusia dan kita ni ada banyak tanam-tanaman kan. Tetapi kita kekurangan binatang ternakan. Ni contoh yang paling mudah lah. Jadi untuk kita mendapatkan binatang ternakan, kita perlu mengadakan trade ataupun perniagaan dengan kumpulan masyarakat yang lain. Okey. Jadi di dalam interaksi ni akan ada negosiasi, akan ada perbincangan dan akan ada konflik. Sebab kita tak semua kita ni akan bersetuju. Kan? Jadi di dalam negosiasi ni ada negosiasi secara demokratik dan ada juga negosiasi secara paksaan. Okey. So di dalam interaksi-interaksi inilah akhirnya kita akan dapat menghasilkan apa yang ingin kita kecapilah, apa matlamat yang kita kecapi. Okey. So ini proses ini adalah proses yang juga adalah politik. Sebab di dalam proses ini adalah proses negosiasi yang kita mengambil keputusan, yang kita membuat keputusan, kita ada perbincangan sesama kita. Okey. Jadi menggunakan landscape ni saya nak bagi satu definisi apakah maksud politik. Okey. So saya pilih satu definisi iaitu yang diberikan oleh Harold Lasswell. Kalau siapa yang berada dalam bidang sains politik, yang ni adalah sangat terkenal lah pengkaji ni, Harold Lasswell, iaitu who gets what, when and how. Siapa mendapat apa, bila dan bagaimana. Ini adalah salah satu takrif politik yang lebih fokus. Tadi saya bagi takrif politik yang umum lah. Jadi kalau kita pening-pening apa maksud politik ni? So politik yang kita cakap tadi adalah berkaitan dengan kerajaan, berkaitan dengan negara. Tetapi politik yang saya cakap tadi, ia adalah lebih luas sebenarnya dan berada dalam pelbagai peringkat. Contoh, kalau saya bagi contoh peringkat keluarga. Kan, peringkat keluarga. Katakan kita berkeluarga 6 ahli keluarga, kita ada 4 orang anak. Contoh. Okey. Jadi di dalam perbincangan ini kita katakan anak yang kita bagi allowance kita katakan RM50 seminggu contoh. Okey. Apabila kita bernegosiasi, kita tambah lagi allowance sebanyak RM50 lagi. Jadi kenapa berlaku begini? Kerana anak kita kena diminta untuk ke tuition contohnya. Jadi dalam proses interaksi ni ada berlaku negosiasi dan ada berlaku untuk membuat keputusan. Jadi siapa, maksudnya anak kita, dia dapat apa? Dia dapat allowance yang bertambah. Bagaimana? Adalah daripada ibu bapa. Okey. Jadi saya tak tahulah kalau penjelasan saya ni jelas ataupun tidak, tetapi sebenarnya politik saya nak bagi rumusan lagi sekali, ia adalah sangat luas dan dia bukan hanyalah terfokus sahaja kepada ruang lingkup bernegara, berkerajaan, tetapi ia juga melibatkan satu proses membuat keputusan di mana berlaku interaksi sesama kita dan di dalam interaksi itu kita melakukan negosiasi sama ada secara diplomatik ataupun secara paksaan. Saya rasa setakat dulu Puan Pengerusi. Terima kasih. Okey, tadi kita terima kasih Tadi kita dah dengar apa itu politik. Nanti kita akan kembali kepada isu politik lagi. Sekarang kita akan rujuk kepada Ustazah Dr. Fatimah lagi. Dan satu isu yang kita dah bincangkan, kepentingan wanita dalam Quran, dan tidak ada unsur-unsur di mana wanita dilarang untuk menjadi pemimpin. So bagaimana Rasulullah SAW mendidik isterinya menjadi pemimpin hingga lahir mufti dan fuqaha wanita seperti Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah. Memang ini dua wanita yang memang kita rasa dikagumi dan peranan mereka dalam sejarah Islam pun sangat besar. So macam mana didikan Rasul kepada mereka? Baik, terima kasih Datin Hana. Saya belum doktor lagi Datin.
Saya Sorry. masih menanti tarikh Viva. Tak dapat-dapat lagi. Doakan, Tolong doakan. doakan saya. Tolong doakan. Hajat sangat orang-orang soleha baik-baik ni. Baiklah. Makbul insya-Allah. Baik. Ya. Terima kasih untuk soalan hebat tadi tu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik isteri baginda menjadi pemimpin. Allahu akbar. Istilah hari ni kita selalu dengar perkataan pemerkasaan gender. Yes. Apa maksud pemerkasaan gender tu? Ia adalah keadaan yang membolehkan wanita dan lelaki memperoleh capaian, kesempatan, ruang untuk menikmati hak asasi dan sumber yang dihargai oleh masyarakat dalam erti kata yang sebenarnya. Dan kita nak melihat dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sendiri sebenarnya yang telah berjasa besar kepada dunia dalam melakukan pemerkasaan gender ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Amr bin Al-Aus. Siapa Amr bin Al-Aus? Iaitu seorang sahabat yang membuka kota Mesir. Nabi ditanya, "Ayyun nasi ahabbu ilaik?" Siapakah orang yang paling kamu sayang? Lalu Nabi kata, Aisyah. Minar rijal? Di kalangan lelaki pula siapa? Abuha, ayahnya Aisyah. Ini direkodkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila Nabi sebut Aisyah, kita jadi nak tahu apakah yang telah dilengkapkan oleh Aisyah, Sayyidah Aisyah dalam diri beliau. Ya, sehinggakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sayang kepada Sayyidah Aisyah. Dan sebelum tu Nabi pernah sebut kepada Sayyidah Aisyah, aku tak pernah diberi ganti yang lebih baik dari Khadijah. Ketika hayatnya Khadijah lah yang paling Nabi sayang. Lepas Sayyidah Khadijah meninggal, ini wanita bernama Sayyidah Aisyah paling Nabi sayang. Jadi jom kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik Sayyidah Aisyah sebagai case study yang kita boleh ambil ibrah yang pelbagai. Ataupun dalam arti kata lain, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pemerkasaan gender kepada Sayyidah Aisyah dan wanita-wanita yang ada dalam hidup baginda secara umum, sehingga mereka ini tampil sebagai seorang wanita yang sebelum datangnya Islam, wanita ini dinafikan hak untuk hidup. Ada yang dibunuh masa kecil lagi, masa bayi lagi ditanam hidup-hidup. Tapi wanita terus mendapat pendidikan, terus mendapat hak-hak asasi mereka, menikmati sumber-sumber yang dihargai oleh masyarakat. Bagaimana yang Nabi buat? Baik, Sayyidah Aisyah cerita sendiri. Dia kata sejak kecil, ketika mana ayah dan ibuku masuk Islam, tiada hari yang aku lalui melainkan Nabi menziarahi, tak kira siang atau malam. Cerita ni direkodkan oleh Sayyidah Aisyah sendiri dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni anak saudara Sayyidah Aisyah yang rapat sungguh dengan beliau. Jadi kita melihat kat situ. Pertama sekali, Nabi SAW memberikan persekitaran yang baik. Sebab kita tahu bila Nabi berada dalam persekitaran tu, Nabi akan bercakap dengan ilmu. Nabi akan bercakap dengan idea, solution, dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan Sayyidah Aisyah sendiri berada dalam didikan ayahnya. Ayahnya Sayyidina Abu Bakar pun memberikan pendidikan dengan teladan, dengan qudwah. Dalam kitab Tahrirul Mar'ah fi Asri Ar-Risalah, sebelum Sayyidina Abu Bakar tu hijrah ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar tu antara insan yang pernah cuba nak hijrah ke Habsyah. Bersama golongan mustad'afin, golongan-golongan lemah yang lain nak cuba lari ke Habsyah sebab kuatnya tekanan-tekanan yang ada. Namun tak sempat sampailah ke Habsyah. Sayyidina Abu Bakar ni baru sampai ke satu tempat dekat Yaman. Dia jumpa dengan Ibnu Daghinah. Lalu Ibnu Daghinah pun bila tahu yang Sayyidina Abu Bakar ini cuba nak keluar dan memang nak dihalau pun oleh kaum dia, Ibnu Daghinah cakap apa? Dia kata, orang macam kamu ni tak patut keluar dan dikeluarkan.
Sebab kamu ni suka penuhi keperluan orang yang tak ada. Kamu suka sambung tali persaudaraan. Kamu suka pikul beban orang lain. Kamu suka muliakan tetamu. Kamu ni suka membantu penegak kebenaran. Bila saya baca kata-kata ni, pertama saya kagum. Oh, dakwah ayah tu dengan qudwah yang membentuk Sayyidah Aisyah. Satu. Kedua, kata-kata ni kalau kalian perasan, ya sama lebih kurang dengan kata-kata motivasi oleh Sayyidah Khadijah saat Nabi SAW ketakutan lepas terima wahyu dekat Gua Hira, Nabi turun kan? Nabi ketakutan duduk dalam selimut. Lepas tu Sayyidah Khadijah pun berikan motivasi kepada Nabi, tenangkan Nabi, takkanlah Allah nak hinakan kamu. Kamu ni sambung tali silaturahim, kamu ni penuhi keperluan orang tak ada. Jadi itu kedua yang membentuk pemimpin, guru yang membentuk insan yang di bawah amanahnya menjadi pemimpin. Subhanallah. Jadi sambung cerita tadi, bila mana Ibnu Daghinah jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, dia pun cakap dengan kata-kata yang memotivasikan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun bangunkan tempat ibadah di pekarangan rumah dia. Dan dia selalu menangis dekat situ. Sampaikan orang-orang Quraisy dia takut anak isteri mereka terpengaruh. Ya? Dan inilah persekitaran yang memberikan satu jati diri yang kukuh, satu kepribadian, ya, satu sifat pemimpin dalam jiwa Sayyidah Aisyah. Okey. Sayyidah Aisyah juga, kita tengok ya, bagaimana Nabi SAW mendidik beliau menjadi seorang pemimpin. Nabi SAW sentiasa sudi untuk mendengar sesuatu yang tak difahami oleh Sayyidah Aisyah. Sebab Sayyidah Aisyah ni sentiasa bersemangat dengan ilmu. Kalau Nabi sampaikan sesuatu ilmu, kalau dia tak faham, dia akan tanya, dia akan ulang sampai dia faham. Misalnya Nabi sampaikan satu ilmu, Nabi kata, barang siapa dihisap, dia akan diazab. Sayyidah Aisyah dengar, bukan ke dalam Quran Allah kata dia akan dihisap dengan hitungan yang mudah? Nampak tu dia kritikal, ya. Lepas tu Nabi pun terangkan balik, ya. Dia mudahlah ketika dia diajukan timbangan tu, kalau mudah je maksudnya lepaslah tu. Tapi kalau diteliti timbangan tu, dicek berkali-kali, dia akan binasa, habislah dia. Ni diriwayatkan oleh Bukhari. Sampaikan Nabi ajar kita dengan doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Jadi nampak lebih harmoni lah antara Al-Quran dengan penjelasan hadis tadi. Berkat soalan Sayyidah Aisyah. Itu yang ditunjukkan oleh baginda Nabi. Baginda tak ada nak melabel ke, nak marah ke. Baginda layan. Baginda dengari, ya, soalan-soalan Sayyidah Aisyah. Seterusnya, Nabi juga menceritakan cabaran perjuangan dan cara Nabi respon. Sayyidah Aisyah pernah tanya, ada tak engkau alami hari yang lebih berat dari perang Uhud? Lalu Nabi ceritalah pada hari Aqabah. Nabi juga cerita tentang peristiwa Taif. Sampaikan malaikat penjaga gunung dah siap sedia nak himpitkan gunung tu kepada orang-orang yang lemparkan Nabi dengan batu. Tapi Nabi anggap mereka tak tahu. Nabi doa, moga Allah lahirkan dari tulang sulbi mereka orang yang menyembah Allah. Nabi juga bercerita masalah negara dengan Aisyah. Nabi cerita soal renovation Kaabah. Sayyidah Aisyah pun sangatlah asertif, berterus terang, sangat kritikal. Dia tanya, kenapa orang tak masukkan dinding Kaabah tu ke Baitullah? Nabi explain lah, Nabi terang, sebab kurang dana. Sekian. Dan sampai sekarang pun kita tengok proses renovation tu terus berlaku kat sana kan, demi maslahah ramai. Allahu Akbar. Dan Sayyidah Aisyah sendiri, selepas kewafatan baginda Nabi SAW, baginda adakan majlis ta'lim di rumah Sayyidina Aisyah itu, diadakan majlis ta'lim di rumah beliau. Yang para sahabat ni
walaupun dia ada kenangan suka ke tak suka ke dengan Sayyidah Aisyah, ya, dia datang juga untuk berguru, untuk merujuk. Datang juga. Antaranya kisah Sa'ad bin Hisham bin Amir. Dia tanya Ibnu Abbas tentang solat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas kata, "Kamu tahu tak, seseorang yang paling tahu di muka bumi ni tentang witir Nabi?" Siapa dia? Sayyidah Aisyah. Lalu Sa'ad bin Hisham bin Amir ni, dia pun ajaklah seorang sahabat lain. Ya, namanya Hakim bin Aflah. Hakim bin Aflah ni mula-mula dia rasa, aku ni tak akrab dengan Sayyidah Aisyah ni. Dia adalah tu kenangan-kenangan lepas yang kita pun tak tahu kan. Peristiwa Aisyah difitnah, peristiwa macam-macam lah yang berlaku. Ya, jadi dia rasa macam segan lah nak pergi. Tapi dipujuk juga oleh Sa'ad bin Hashim bin Amir. Lalu mereka berdua ni pun pergi. Dan mula mereka tanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Sayyidah Aisyah jawab, dia ta'aruf dulu siapa yang datang ni. Oh, ini. Dia tanya, dia nak kenal dulu, dan dia memang mudah ingat nama orang dan mudah tahu, oh anak ni anak sekian-sekian. Sayyidah Aisyah, subhanallah. Dia berjiwa, kata kecerdasan sosial tu ada. Dan dia tak berdendam pun, dia raikan dengan baik. Lalu dia ceritalah tentang akhlak Rasulullah tu. Kana khuluquhul Quran. Dan diceritakan tentang witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Aisyah sendiri, subhanallah, selain beliau ni jadi rujukan, jadi mufti, jadi fuqaha Madinah yang terbilang, ya. Sayyidah Aisyah ni juga kita tahu ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ni sebelum ayat hijab turun, beliau turut terlibat dalam perang Uhud. Sampaikan direkodkan nampak gelang-gelang kakinya bersama Ummu Sulaim pergi angkut air dengan cepat nak bagi tentera minum. Dan setelah ayat hijab diturunkan, hukum ke atas para isteri Nabi ni lebih ketat berbanding wanita merdeka yang lain. Tapi semangat dia nak berjihad tu, ya, dia bertanya Nabi. Dia kata, aku lihat jihad ni satu amalan yang sangat afdal. Tak boleh ke kami ikut berjihad bersamamu ya Rasulullah? Sebab lepas ayat hijab tu diturunkan, para isteri Nabi ni dia kena banyak duduk rumah. Ya, dia dipersiapkan untuk menjadi guru kepada umat. Dunia yang datang ke Mekah saat itu akan cari para isteri Nabi ni untuk bertanyakan hadis, berguru. Jadi Sayyidah Aisyah pun tanya, tak boleh ke kami nak ikut berjihad denganmu ya Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terangkan, jihad yang lebih baik bagi kamu adalah haji mabrur. Ini hadis riwayat Bukhari. Dan banyak lagi contoh tentang kewibawaan, kelantangan kepimpinan Sayyidah Aisyah. Misalnya bila dia dengar sahabat sebut hadis tentang terputusnya solat bila lalu keldai, anjing dan wanita. Hadis tu memang sahih, tapi cara faham tu tak sahih. Cara faham tu seakan merendahkan wanita. Sayyidah Aisyah pun dia bersuara lantang. Dia kata, "Hei, kamu nak samakan kami dengan anjing tu semua?" Dia nak bagi penjelasan yang hadis tu kena faham elok-elok. Yang fokus tu boleh terganggu kalau ada benda-benda macam tu lalu. Bukan nak merendahkan wanita. Dia sentiasa memperjuangkan. Dan subhanallah, ini yang kita lihat ya. Bila corak pengurusan keluarga yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengabaikan keseimbangan. Ya, beri hak lelaki, beri hak perempuan. Kesan dia bawa kemampuan kepada wanita untuk terlibat dalam pendidikan. Bahkan jadi guru yang penting kepada umat, jadi rujukan. Sehingga ada para sahabat kata, inilah orang yang paling tahu dalam dunia ni tentang hal sekian. Dan mereka sentiasa kagum faqihnya Sayyidah Aisyah dalam tafsir, dalam fiqh, dalam hadis, dalam kedoktoran, ya, bidang keduniaan, bidang agama. Beliau faqih. Dan melahirkan wanita yang mampu untuk meraih peluang. Kalau zaman kita ni, bila ada pendidikan sejak kecil lagi kan, wanita kita diberikan pendidikan,
mereka meraih peluang dalam ekonomi, keusahawanan. Ramai wanita telah berjaya, bahkan terlibat dengan mendalam dalam kehidupan politik, ekonomi, awam, sosial. Subhanallah. Jadi sayanglah kalau kita mengabaikan separuh daripada populasi dunia ini. Allah Alam. Alhamdulillah. Sebab itu kita dengarkan bahawa Daitunah Aisyah, dia dah hafal lebih 2000 lebih kan hadis. Betul. Ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Dan kita boleh ambil banyak pelajaran daripada Sayyidah Aisyah, di mana dia menjadi seorang wanita yang betul-betul kuat, yang mendidik, ya, yang betul-betul pandai mendidik, walaupun orang lelaki pun datang minta nasihat daripada dia kan. Alhamdulillah. Dan sekarang kita akan break sekejap. Kita akan ada satu nasyid lagi, dan mari kita ambil peluang ni untuk share link dan like program ni. Semoga bermanfaat kepada semua orang. Nanti sekejap lagi kita akan ada nasyid. Hangga pakaian tulun aisotinai popo susu hangga koyonon konduan itsalom kalala sanon mogi igiyoy toy akan ada tiba masanya mereka yang disangka lemah akan bangkit dengan keyakinan, akan bangkit dengan kekuatan. Akan mereka mulai menyadari kebaikan bukan kelemahan, kelembutan bukan kebenaran, untuk diri terus dipergunakan. Wanita, oh wanita, bangkitlah wanita. Dan wanita adalah rakyat, dan wanita adalah pemimpin. Wanita berdiri di hadapan, bersama-sama berjuang. Dan wanita adalah rakyat, dan wanita adalah pemimpin. Wanita berdiri di hadapan, bersama-sama berjuang. Bangkitlah wahai wanita, berdiri berjuang sebagai rakyat. Kada korulun boros dotun, kada saikia amu kopulun. Pagiro to senduan tunudan waya anu. Posik no ka no mono luot. Demi anak bangsa kita menyamai kasih, demi generasi kita kuat hadapi. Wanita, rantau kekeningan. Wanita, dari Sabah bangkitlah wanita, seluruh Malaysia. Dan wanita adalah rakyat, dan wanita adalah pemimpin. Wanita berdiri di hadapan, bersama-sama berjuang.
Alhamdulillah, lagu yang sangat motivating, dan saya nak minta Profesor Umu untuk mungkin boleh share sikit makna lagu ni, sebab rasa ini adalah sangat appropriate, sangat sesuai untuk topik kita hari ini. Okey, terima kasih Datin. Jadi saya pertama sekali saya harap para penonton semua dapat membuka minda dan hati untuk menerima lagu ni. Sebenarnya lagu ni adalah berkisah mengenai peranan wanita tu sebenarnya. Boleh dikatakan kita boleh menerima mereka sebagai pemimpin. Kalau tengok tadi Ustazah daripada awal lagi memberi hujah-hujah menggunakan ayat-ayat Quran, hadis, menunjukkan bahawa dalam Islam tiada tegahan untuk wanita sebagai pemimpin. Jadi saya nak bawa kepada konteks kita sekarang, realiti sekarang ni, contohnya di Malaysia umpamanya, kehadiran wanita sebagai pemimpin sangat sedikit. Sangat sedikit. Kalau kita tengok perwakilan wanita di dalam Dewan Rakyat, kita tengok tak sampai pun 15%. Kalau kita tengok kehadiran wanita dalam Dewan Undangan Negeri lagilah sedikit. Ada yang tak ada langsung. Tapi ditambah baikkan dengan undang-undang, contoh di Terengganu kita adalah seorang wakil wanita untuk menjadi wakil kita di dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi senario yang ada di Malaysia ni bukanlah di Malaysia sahaja sebenarnya. Senario kekurangan wanita sebagai pemimpin politik adalah senario global. Jadi kita katakan ini adalah satu kehilangan bakat dan skill yang sangat merugikan negara. Kalau tengok tadi saya dapat juga capture yang Ustazah beritahu tadi, betapa banyaknya kita tengok skill-skill, kebolehan, kecerdasan sosial dan mental wanita memang terbukti daripada dulu lagi. Kalau sekarang pun kita tengok dekat pusat-pusat pengajian tinggi contoh, ramai wanita-wanita yang bijak, tetapi tidak ditranslatekan di dalam kehadiran mereka di dalam badan pembuat politik. Sebab tu saya menerangkan kepada rakan-rakan semua kepentingan ataupun apa maksud politik tu. Jadi sebab masa tak banyak tadi, saya pun tak pasti sama ada rakan-rakan dapat capture apa maksud politik tu tersebut. So kalau kita nak cakap politik tu, kita boleh bawa satu definisi, iaitu membuat keputusan. Okey, kalaulah kita tiada wanita hadir di dalam membuat keputusan, maka keputusan yang akan dibuat itu akan dibuat oleh orang lain. Jadi jika wanita tiada di dalam badan tersebut, contohnya di parlimen, jadi macam mana nak bawa suara-suara wanita? Sebab itulah saya nak bagi tahu di sini kepentingan kena ada pemimpin wanita di dalam politik. Kena ada not only numbers, kita perlukan number yang banyak, sebab kalau mengikut hukum fizik lah, saya cerita sikit. Kalau dalam hukum fizik sebab konsep ni datang daripada satu konsep nuklear. Dalam konsep fizik tu dia kata reaktor nuklear tu dia boleh self-sustain, dia boleh berjalan dengan sendirinya apabila bahan yang diperlukan itu cukup dengan jumlah yang diperlukan tu. Dia kena ada satu measurement yang spesifik, baru dia boleh, reaktor tu boleh jalan dengan baik dengan sendiri dia. Jadi konsep fizik ni dibawa masuk oleh social scientist. Okey, dia bawa masuk ke social scientist dan dia nak tengok perubahan budaya di dalam masyarakat tersebut. Kena ada berapa peratus? Kan, barulah ada perubahan budaya, perubahan behavior di dalam tu. Jadi apabila dikaji, rupanya kena ada 15% ke atas. 15 hingga 40% barulah sosiologis ni dia kata barulah akan berlaku perubahan budaya dalam organisasi tersebut. Kan? Jadi that's why dalam kepimpinan politik ni kita kena ada numbers. Tu satu. Kalau bayangkan kalau seorang sahaja yang bercakap tentang wanita dalam dewan, kita to what extent benda tu ataupun kuat suara dia, kuat suara beliau, kan? Yang kedua, selain daripada number, kita memerlukan wanita yang betul-betul genuine untuk bercakap tentang isu-isu wanita. Sebab di dalam kajian saya yang saya jalankan, mengkaji ahli-ahli parlimen wanita di dalam Dewan Rakyat, saya mendapati sememangnya wanita adalah advokasi yang begitu aktif
bercakap tentang isu wanita. Jadi kita cuba bayangkan jika mereka tak ada di dalam Dewan Rakyat. Contoh saya boleh bagi saya share temu bual saya dengan dengan arwah Tan Sri Nafsia Omar. Kalau kita ingat dulu, kalau kata berlaku penceraian, kalaulah kita nak bawa anak kita ikut kita, contoh suami negeri lain, isteri negeri lain dah bercerai, kita nak bawa anak kita ikut kita kerana kita mendapat hak penjagaan anak, seborang tu hanya bolehlah ditandatangani oleh bapa sahaja. Kita bayangkan. Jadi kalaulah bapa tu lari, bapa tu tak ada, hilangkan diri, macam mana si ibu ni nak menguruskan anak-anak mereka? Kan? Jadi Tan Sri Nasiah ketika itu dia menceritakan dekat saya, ramai wanita-wanita, ibu-ibu tunggal datang bagi tahu dekat dia, kata susahlah Datuk kami nak ni kan, macam mana anak nak sekolah susah, tak boleh tukar sekolah lah apa. Maka Tan Sri ketika itu, arwah Tan Sri Nasiah Omar membawa isu tersebut di dalam Dewan Rakyat. That's why kita kena fikirkan. So bila bawa ke Dewan Rakyat, maka perkeliling ketika itu telah diubah. That's why sekarang ni kalau tengok borang tu, bukan sahaja ibu boleh sign dan penjaga boleh sign. Datuk boleh, nenek pun boleh. Jadi nampak tak betapa pentingnya pengisian ataupun advokasi pemimpin wanita dalam Dewan Rakyat. Contoh lagi saya nak share di sini tentang jenayah domestik, keganasan domestik. Kalau dulu kalau kita pergi dekat balai polis, kita bagi tahu kata suami saya pukul saya. Polis dia gelak je. Kan, dia suruh balik je, dia tahu ni hal ehwal dalaman. Tetapi selepas 1994, ia menjadi jenayah. Macam mana boleh berlaku macam tu? Disebabkan oleh pemimpin-pemimpin wanita. Pemimpin-pemimpin wanita dalam politik dan juga di dalam NGO. Jadi di sini that's why saya nak tekankan dalam konteks sekarang ni, kita kekurangan pemimpin-pemimpin wanita yang berkaliber di dalam pembuatan keputusan dan pembuatan undang-undang. Banyak lagi contoh-contoh undang-undang yang melindungi wanita. Dulu kita tak ada equal pay. Dulu masa mula-mula merdeka, lelaki mendapat gaji yang lebih tinggi daripada wanita walaupun kita melakukan kerja yang sama. Okey. Siapakah yang membawa perubahan tersebut dalam kita punya undang-undang? Wanita. Sebab itu, apabila kita tidak memahami kepentingan pemimpin wanita di dalam pembuat keputusan politik, jadi kita akan terlepas banyak peluang di mana kita punya kepentingan akan dilindungi. Sebab itulah bila bercakap tentang politik selepas ini, saya harap rakan-rakan di luar sana tidak mengambil pendekatan jauh, kata tak naklah terlibat dalam politik. No, we have to involve in politik. Jadi maksudnya penglibatan kita tu macam mana? Bergantunglah kepada kita. Saya bukan memaksa semua orang untuk masuk politik seperti yang menjadi calon, kan, tak semua orang berminat. Tapi kita mengambil tahu tentang apa peranan dan tanggungjawab kita sebagai rakyat. Tadi kan, sebagai rakyat dan sebagai pemimpin. Sebagai rakyat, apa dia? Sebagai rakyat dalam musim nak election ni, kita kena keluarlah mengundi. Kita kena mengambil tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Apa isu-isu wanita, apa isu-isu masyarakat. Sebab wanita ni dia dekat dengan masyarakat. Dia memang rapat, dia boleh tengok dia dengan keluarga dia, kemudian dia dengan masyarakat dia. Jadi that's why wanita ni penting untuk duduk dekat atas tu, buat keputusan. Sebab dia macam encyclopedia, macam directory. Dia boleh bawa isu-isu tu ke atas. Dan kajian juga mendapati wanita-wanita ni apabila dia menjadi ketua-ketua rakyat atau wakil-wakil rakyat, dia membawa semua isu. Bukan saja isu wanita. Dia bawa isu-isu setempat, isu-isu infrastruktur, isu-isu ekonomi, isu-isu hak asasi. Jadi maksudnya bila saya membaca debat parlimen, saya merasakan, ya Allah, saya rasa kita ni sangat rugi. Sebab apabila kita membaca, kalau kita dengar, siapa nak dengar kan debat parlimen tu? Tapi kalau katakan kita dengar lagi bagus, kita boleh capture apa yang mereka cakap. Tetapi sebab saya buat research, saya baca dan saya tengok, oh ya Allah,
memang wanita dia tak buang masa. Dia akan bercakap benda-benda yang faktual di dalam Dewan Rakyat. Isu-isu setempat, isu-isu masyarakat, isu sosial, isu ekonomi dan isu wanita. Okey, satu lagi saya nak bagi tahu, ni macam promosi jugalah ni kan. Saya nak bagi rakan-rakan semua sedar pentingnya wakil-wakil wanita, pemimpin wanita, dan apabila mereka menjadi pemimpin, kita kena hargai sebab bukan mudah tugas mereka menjadi pemimpin politik. Okey, dan saya dapati dalam kajian saya juga, kajian saya yang terbaru ni, saya mendapati isu-isu wanita juga dibincangkan dan diajukan di dalam Dewan Undangan Negeri dan Dewan Rakyat. Tetapi oleh lelaki tetapi cara mereka mengajukan berbeza dengan cara wakil wanita mengajukan. Wakil-wakil lelaki ni yang saya dapat dalam kajian saya dalam Dewan Undangan Negeri di 3 buah negeri tiga don mendapati isu wanita dijadikan sebagai bahan jenaka. Kalau depa boring, depa kata depa kalau boring-boring debat-debat dalam Dewan Undangan Negeri tu, depa kata nak bagi panas tu, kami cakap dah isu wanita, isu poligami, baru tak mengantuk. Tengok kan, wakil lelaki bercakap isu wanita kebanyakannya tidak begitu committed dan serius. Okey, jadi siapa lagi nak cakap isu wanita dalam parlimen. Jadi bagi saya itu adalah satu faktor yang penting kenapa kita perlu pemimpin wanita di dalam badan pembuat keputusan. Itu baru satu point tu, Datin. Saya tak tahu lagi masa ke tak. Betul. Saya rasa apa yang Dr. Prof cakap kan, memang kita tidak ambil berat tentang politik dan kita rasa apa yang tugas kita mungkin bukan penting sebab ada orang politik dalam arena politik dan kita tak ada peluang untuk menyuarakan, ya. Dan mungkin apa yang Ustazah highlight di mana kita patut keluar untuk vote, itu nombor 1. Nombor 2, patutnya kita menghargai politician wanita sebab bukan senang dia boleh naik. Kita kena support mereka dan kena pasti dan mereka dapat vote yang tinggi supaya mereka boleh represent kita. Sebab betul, saya rasa lelaki dia tak boleh mewakili kita sebab apa yang mereka cakap bukan melalui pengalaman mereka. Ya, sebab itu yang mungkin sebab itu nampak macam mereka tak serius. Datin, sorry to interrupt you. Sebenarnya ini adalah bukan sebab saya wanita, saya cakap macam ni, ini adalah berdasarkan kajian. Dan terbukti wanita is the best representative untuk wanita. This is very important. Supaya kita boleh sebarkan dan siapa yang minat tentang politik, kita encourage mereka. Sebab as you said, not everybody can be a politician. Tapi kalau ada politician, ada wanita yang betul serius, dia mesti sokong. To speak on our behalf. Alhamdulillah. Yes, betul. Okay, terima kasih. I think this is very important, kepentingan wanita dalam politik sebab ini adalah topik yang kita selama ini kita biarkan dan kita tak sedar kepentingan voice wanita dalam parlimen. Itu yang penting. Alhamdulillah. Okay, sekarang kita mungkin boleh bincang satu aspek lagi dengan Ustazah. Ada pihak yang menolak kepimpinan wanita hanya kerana hadis tidak berjaya suatu kaum jika dipimpin wanita. Namun, Ratu Balqis diangkat namanya dalam Al-Quran dan disebut perihal kepimpinan yang berkesan. Apa pendapat para ulama tentang hadis tersebut? Terima kasih Datin. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Umu tadi yang begitu mantap hujahnya sehingga kita berfikir jauh lah petang ni. Allahu Akbar, menginsafi diri kita masing-masing. Sejauh mana peranan kita. Allahu Akbar. Jadi berkait dengan hadis tersebut, ya, dalam kitab Tahrirul Mar'ah fi Asri Ar-Risalah, Profesor Dr. Abdul Halim Abu Syuqah ada listkan beberapa hadis yang
sahih tapi difahami secara tidak sahih. Jadi dalam kitab Wanita dalam Fikih Al-Qardawi oleh Dr. Abdul Karim Sa'dawi ada menjelaskan hadis tentang lan yufliha qaumun walau amra'um imra'ah. Takkan berjaya satu kaum bila mana urusannya dipimpin oleh wanita. Walau amrahum imra'ah. Jadi kita nak fahamlah hadis ni. Ya, daripada penjelasan para ulama yang kita yakin mereka ini jujur, amanah, berintegriti dalam menyampaikan keilmuan mereka. Dan kata Syekh Al-Qardawi, orang yang buruk persepsinya tentang sesuatu, pasti buruk pula perilakunya terhadap sesuatu tersebut. Perilaku adalah buah persepsi, baik ataupun buruk. Sebab tu kita tak nak faham hadis ni secara persepsi kita sahaja. Sebab kalau ikut persepsi kita yang terbatas sahaja, kita terus reject, terus tolak kepimpinan wanita. Sebab apa? Sebab Nabi kata tak akan beruntung satu kaum kalau urusan mereka dipimpin oleh wanita. Kita tinggalkan persepsi tu, kita nak pergi kepada penjelasan para ulama. Baik, Dr. Yusuf Al-Qardawi menyebut dalam kitab apa tadi? Kitab Wanita dalam Fikih Al-Qardawi. Ditulis oleh Dr. Amru Abdul Karim Sa'dawi. Sebab beliau menghimpunkan ceramah, artikel, kata-kata Syekh Al-Qardawi yang bertebaran tu, beliau himpun duduk dalam kitab ni. Maka kata Syekh Al-Qardawi, Al-Quran tak pernah pun sebut wanita dilarang untuk menduduki jabatan publik. Orang yang berpendapat begitu, yang larang wanita ni duduk di jabatan publik, sebab mereka ambil hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang mana hadis tu tadi yang saya bacakan tadi. Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Takkan beruntung satu kaum yang mana urusan mereka dipimpin oleh wanita. Kata Syekh Al-Qardawi, ada golongan yang memang reject hadis ni. Sebab dia pelik. Kenapa hadis ni keluar ketika mana terbunuhnya Saidina Uthman, lalu Sayyidah Aisyah memimpin pasukan Jamal untuk membuat pembelaan. Baru keluar hadis ni. Sebelum tu tak pernah dengar hadis ni. Maka bagi golongan yang reject tu, mereka meragukanlah hadis ni, status dia. Dan golongan yang menerima pula hadis ni. Sebab riwayatnya riwayat Bukhari. Riwayat tu kuat. Jadi golongan yang menerima pula hadis ni, mereka kata hadis ni sebenarnya khusus untuk Bauran binti Kisra. Sebab apa? Sebab datuknya dulu, dia pernah koyak surat Nabi. Betapa sombongnya dia kepada utusan Nabi yang datang untuk sampaikan sesuatu, dia ambil surat, dia koyak. Dia tak respect. Dan kerajaannya penuh dengan konspirasi, jatuh menjatuh, bunuh membunuh. Sehingga kan orang sanggup pergi bunuh raja tu, Raja Parsi ketika itu yang koyak surat Nabi tu, bunuh satu sama lain, sehinggalah mereka angkat cucu. Bauran binti Kisra ni cucu, dia angkat sebagai pemimpin. Bila Nabi SAW dengar peristiwa tu, Nabi pun sebutkan hadis ni. Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Dan dijelaskan oleh para ulama. Sebenarnya hadis ni bukanlah satu bentuk hukum syariat secara umum. Tapi dia hanya satu berita. Sebagaimana Quran kan pernah beritakan Ghulibatir Rum, dikalahkan bangsa Romawi, merujuk peristiwa yang bakal berlaku. Dan Nabi ni merujuk kepada peristiwa yang sedang berlaku ketika itu. Bauran binti Kisra diangkat sebagai pemimpin hasil daripada konspirasi. Jadi kita melihat juga ya penjelasan para ulama. Misalnya Imam Abu Hanifah. Dia kata boleh je wanita ni nak jadi hakim dalam semua persoalan selain hukum jenayah. Sebab hukum jenayah ni berisiko tinggi. Jadi dia kata boleh je dalam semua persoalan kecuali hukum jenayah. Tapi ada ulama' lain. Misalnya Imam At-Tabari dari aliran Zahiriyah. Dia kata boleh je wanita jadi hakim dalam semua bidang.
sebagaimana wanita ni boleh je untuk jawatan pemerintahan selain puncak kepimpinan negara. Bila sebut puncak kepimpinan negara ni pula, ulama khilaf lagi. Yang tak bolehnya kepimpinan khalifah saja, kata sebahagian ulama lah. Yang tak bolehnya kepimpinan khalifah. Tapi kalau kepimpinan satu kawasan, satu negeri, satu negara, yang disebut sebagai kepimpinan waliul wilayah, yang bersifat regional, kepimpinan ni boleh je dipegang oleh seorang wanita, menurut sebahagian aliran lah oleh para ulama kita. Jadi Syekh Al-Qardawi kata, beliau memberi fatwa wanita ni ada hak untuk ikut memilih dalam pilihan raya. Sebab kita jangan terkejut, ada negara-negara tertentu yang tak bagi hak kepada wanita untuk memilih dalam pilihan raya. Sehinggalah wanita mereka bersuara, sehinggalah ada perjuangan, barulah polisi itu diubah. Saya tak pastilah dah diubah ataupun sedang dalam proses diubah. Tapi suara tu penting. Ya, suara tu penting. Dan Syekh Al-Qardawi juga mengatakan, wanita ni boleh je untuk calonkan dirinya sebagai anggota parlimen ke, dalam Dewan Mesyuarat ke, apabila dia ada kelayakan. Dan ringkasnya, kata Imam Al-Ghazali, beliau kata, sebenarnya masalah memberi ketetapan hukum ataupun kita sebut sebagai pemimpin dalam masyarakat ni, bukannya masalah jantina, bukan masalah lelaki atau perempuan, tapi masalah kemampuan yang timbul dari dalam diri atau dengan pembelajaran ilmiah. Sebab bila ada pembelajaran ilmiah ni, kata kata Imam Al-Ghazali, ada je wanita yang mempunyai kemampuan yang lebih berbanding kaum lelaki. Jadi kita sebagai wanita pun nak cubalah atasi halangan dalaman kita sendiri, yang kita sendiri tak confident dengan diri kita. Mungkin disebabkan kita dengar hadis tadi, kita pun bentukkan persepsi, tak tahu pun penjelasan para ulama. Dan tak tahu pun sepenting itu suara wanita. Kalau tak jadi joke saja seperti yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Umu tadi. Bila kita dengar tu, barulah kesedaran tu untuk kita menangkis halangan dalaman dan juga halangan cabaran luaran dah tentu ada, dengan lebih berkesedaran lah, insyaAllah. Wallahualam. Alhamdulillah, ini adalah satu eye opener saya rasa, di mana kita boleh tahu daripada ulama-ulama pendapat mereka tentang peranan wanita dalam menjadi satu hakim dalam undang-undang. Alhamdulillah. Kita ada satu soalan lagi untuk Prof. Umu. Adakah cabaran wanita di dalam politik dan bagaimanakah untuk memperkasakan lagi wanita di dalam kepimpinan politik? Sebab kita tahu bahawa untuk menjadi seorang politician bukan senang, dan lagi-lagi seorang wanita memang seorang wanita akan dapat banyak cabaran. Ya. Tolong tu jelas. Okey. Terima kasih Datin. Okey, sebenarnya saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah kerana Ustazah sebenarnya telah menjawab soalan ni bagi pihak saya. Okey, kalau mengikut kajian-kajian lepas dan kajian saya yang terkini, baru ni saya pun buat satu kajian nationwide, cakupi satu Malaysia. Saya kaji wanita-wanita dalam parti-parti politik di semenanjung Malaysia dan juga Borneo, dan jabatan kajian yang sama. Jadi sebenarnya motivasi untuk buat kajian ni adalah kerana melihat kita tak berubah-ubah walaupun kita dah merdeka lebih 60 tahun, jumlah pemimpin wanita dalam politik masih lagi ditakut yang lama. Walaupun negara kita maju, kita katakan ramai wanita bijak, talented, tapi masih lagi tak berkanjak dalam domain politik ni. Jadi itu adalah motivasi yang terbesar lah kenapa jadi macam ni. Jadi kita buat satu kajian menyeluruh dan kita mendapati halangan yang sama. Kalau tengok sebelum merdeka, selepas merdeka, kemudian ketika negara kita membangun menjadi negara yang maju pun sama juga. Okey. Jadi satu cabaran Ustazah dah kupas tadi dengan baik sekali, dan saya sangat seronok bila mendengar penjelasan Ustazah yang ada yang menggunakan interpretasi sempit agama lah. Jadi jelas tadi Ustazah orang yang
orang kata apa, ahli dalam bidang ni, dan beliau menerangkan bahawa tak ada halangan pun. Jadi sepatutnya kita yang mendengar ni dan rakan-rakan yang mendengar di luar sana mengambil kesedaran bahawa tiada halangan untuk wanita berkecimpung di dalam kepimpinan. Itu satu. Ustazah dah bagi tahu dah tadi. Kemudian dan satu lagi saya nak tekankan di sini sebelum saya pergi ke halangan yang seterusnya, kepimpinan wanita dalam politik ni ataupun kepimpinan wanita ni unik. Jadi kita janganlah kita nak samakan dengan lelaki. Lelaki memang ada passion lain, kan? Kita ni ada ada kita punya lenggok kita sendiri, cara kita sendiri, lenggok kita lenggok kolaboratif, lenggok kita kolaboratif, kita empathy, kita warm tu maksudnya kita ni warm, kita ni friendly, cara kita friendly, cara kita suka ajak orang lain. Okey, maksudnya apa? Maksudnya kepimpinan yang sebegini adalah tidak ada di dalam kepimpinan sekarang. Kepimpinan yang kita nampak sekarang ni kepimpinan yang kompetitif, kepimpinan yang nak dominasi orang lain, kan? Yang kita tengok sekarang ni, sebab tu kita tengok agak kacau bilau kita punya pentadbiran negara sekarang ni. Jadi di sinilah kita memerlukan kepimpinan yang lebih people centric, yang lebih mengutamakan manusia. Sebab kita memang kita punya biologi kita begitu. Jadi wanita yang ada di luar sana, jangan dia rasa dia ni, tak boleh lah, aku tak pandai lah. Wanita memang macam tu, betul cakap Ustazah tadi. Memang women agency, dia memang macam tu. Memang kita mungkin terdidik daripada dulu mungkin, keluarga kita mungkin wanita ni tak boleh cakap banyak sangat, tak boleh cakap kuat-kuat sangat, kena hormat orang. Yes, kita hormat orang. Tapi kita pun kena memberikan kita boleh ada hak untuk memberi idea kita. Kan? Jadi wanita-wanita yang ada kita dan wanita yang mendengar sekarang ni, kita kena memperbaiki diri kita. Kalau kita rasa kita perlukan ilmu, cari ilmu. Kalau dah ada ilmu tu, then it's good. Kita kena recognize kebolehan kita. Jangan kita selalu memandang rendah kepada diri dan kebolehan kita. Kita unik, wanita unik, lelaki pun unik. Ustazah dah bagi tahu banyak dah tadi kelebihan wanita di zaman Rasulullah SAW dan kelebihan wanita sekarang. Tengok diri kita sendiri, look at us, kan? So cabaran yang kedua adalah kita selalu memandang rendah kepada diri sendiri dan itu menyebabkan kita tiada keyakinan. Memang tak senang sebab kita punya societal norms kita, societal expectation kita, wanita sebegini. Jadi kita slowly kita sama-sama together, kita sokong each other. Kita jangan label sesama wanita. Kita jangan judgemental sesama wanita, malah kita kena menyokong wanita tersebut supaya kita menghasilkan satu ekosistem yang membantu. Sebab kita perlu kepimpinan wanita ni. Kalau tak ada kepimpinan wanita, memang hidup kita susah. Kan? Okey. Kemudian cabaran yang ketiga adalah kalau saya cakap ni, saya tak naklah orang macam marah-marah pula. Kita buka hati kita buka minda kita. Satu adalah dominasi lelaki. Memang betul kalau tengok di dalam parti-parti politik, sebab kita cakap tentang politik kan. Di dalam parti-parti politik, berapa ramai wanita dalam tu yang buat keputusan. Berapa ramai wanita yang jadi calon yang pilihan raya ni, berapa orang wanita. Tapi yang buat kerja dia on the ground adalah wanita. Kan? That's why saya kata di sini kita kerugian talent. Jadi sekarang ni apa yang perlu kita lakukan adalah kita kena menghadapi cabaran tersebut dan kita kena berani bersuara. Kan janganlah apa duk ingat kata kita kan macam demonstrasi, kalau nak demonstrasi pun tak apa, boleh je. Cuma saya nak kaum wanita ni kita sedar akan hak-hak kita, iaitu untuk menjaga kebajikan kita juga dan masyarakat. Bila kita cakap kebajikan kita, bukan kita jaga kebajikan kita sahaja. Kita menjaga kebajikan keluarga, kita menjaga kebajikan masyarakat sekeliling kita. Sebab itu adalah kita punya bidang-bidang ataupun isu-isu yang dekat di hati kita kan. Okey, kajian kalau kata oleh Dr. Umur ni cakap betul ke betul? Saya cakap ni betul. Sebab kajian ni saya buat. Kan memang ada dapatan kajian saya konkret. Memang menunjukkan isu-isu kemasyarakatan mendapat
di hati di wakil-wakil pemimpin wanita. Okey. Kot lah nak kata kat Malaysia saja, tak. Kalau kita buat kajian international pun, saya tengok kalau kita pergi dekat Interparliamentary Union, dia buat kajian juga mereka ni. Dan dia mendapati bahawa ahli-ahli parlimen wanita worldwide lah, bukan kat Malaysia saja, India lah, Europe lah, Amerika lah. Semua dia punya fokus dan dia, dekat di hati dia adalah isu-isu kemasyarakatan, isu-isu wanita. Manakala lelaki, dia punya fokus dia adalah isu-isu defense, isu-isu ekonomi. Dia pun bercakap isu yang banyak tetapi prioriti berbeza. Okey, so apa yang saya nak bagi tahu adalah sebab itulah kita perlukan pemimpin wanita dalam pembuat keputusan politik tersebut supaya kita boleh bawa isu-isu wanita, isu-isu masyarakat dengan lebih kuat lagi. Sebab itulah kita tengok sekarang isu-isu penceraian di mahkamah syariah masih lagi isu yang dah lama tak settle-settle. Kes yang bertahun-tahun tak settle. Saya sendiri terlibat dengan beberapa wanita-wanita yang bagi tahu kan kita terlibat dengan NGO dan dikatakan terdapat juga bias ketika ke mahkamah syariah pegawai-pegawai di situ. Jadi saya tak tahulah setakat mana sekarang ni mungkin dah berubah. Kalau berubah alhamdulillah. Itu satu, bias di kalangan penjawat-penjawat yang berkaitan dengan isu penceraian keluarga Islam ni ada bias. Mungkin tak semua, mungkin terpencil. Yang kedua, saya juga mendapati kaum lelaki yang tidak bertanggungjawab. Saya tak kata semua lelaki yang tidak bertanggungjawab hanya melafazkan cerai melalui WhatsApp sahaja. Dan meninggalkan kaum ibu ni tergantung-gantung, terkonteng-konteng. Macam mana nak jaga anak ni? That's why we need women untuk bercakap tentang wanita, isu wanita ni di tempat pembuat keputusan. Kalau kita bercakap dekat kedai kopi ke, dekat kedai baju ke, tak jadi. It has to be dalam Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri. Jadi wanita ni bagi saya halangan yang ketiga yang saya sebut tadi adalah dominasi lelaki tu. Kita kena menyokong. Kan kita kena menyokong wanita supaya mereka ni dapat masuk dalam tu and they speak for us. Kita kena cari mereka, tak faham bahasa Kedah ni. Kena cari mereka, pemimpin wanita ni dan bercakap kepada mereka isu-isu kita. Banyak contoh-contoh yang saya dapat dalam kajian saya. Kebanyakan wanita ni dia lebih suka untuk bercakap kepada pemimpin wanita kan, dia lebih selesa. Okey. Kemudian yang ketiga, yang keempat, cabaran yang keempat adalah dari segi struktur. Kalau dalam parti politik lah, saya bercakap dari sudut parti politik lah. Sebab parti politik ni sebenarnya penting. Kita minta maaf, kita terpaksa bercakap sebab parti politik ni adalah satu gatekeeper. Depa ni, mereka ini yang memilih wanita untuk menjadi calon dalam pilihan raya. Dan dia akan letak kat mana tempat menang ke, tempat kalah ke, depa yang letak. Jadi mereka adalah entry point di situ. Penting. Dan kalaulah parti politik tu menang jadi kerajaan, parti politik tersebut juga akan memilih siapa nak jadi menteri kabinet dia. Kalau federal government. Kalau dekat Dewan Undangan Negeri, siapa nak jadi dia punya exco dia. Jadi parti politik ni sangat penting. Dan masalah yang saya bercakap tentang struktur ni, dalam struktur parti politik ni dia hierarki dia ada banyak takah dia. Banyak layer dia. Dan selalunya layer atas tu selalunya lelaki lah. Jadi itu antara cabaran wanita yang berada di dalam politik. Okey. Kemudian last sekali lah kot, dia banyaklah cabaran dia. Ya betul, ramai wanita yang digantung tak bertali betul. Isu ni isu yang sangat saya rasa sudahlah kesian dekat wanita. Kan isu wanita yang diceraikan macam cerai dalam WhatsApp macam tu saja kan. Jadi what we can do, what we need to do. Jadi kalau kita tak tolong wanita, siapa nak tolong kita? Betul tak? Saya baru ni saya nak share juga. Saya campur-campur sikit pergi sana sini sikit sebab masa pun tak banyak kot. Satu saya nak share, Kedah kan dekat border Siam. Banyak berlaku perkahwinan di luar sempadan dan kebanyakannya adalah wanita-wanita muda. Jadi mungkin mereka tak ada kesedaran, kita tak tahu
apabila macam tadi Cik Haziah bagi tahu kan, wanita kena tahu hak mereka. Apabila kes-kes ni dia berkahwin di luar sempadan, bila dia masuk, katakan dia isteri kedua ataupun ketiga, dan kebanyakan kes lelaki dia tak nak register sebab dia takut wife pertama dia tahu. Bila wife pertama dia tahu, kalau dia register wife pertama dia tahulah. Jadi dia tak register. Bila tak register, perkahwinan itu secara legalnya tak register lah, tak sah lah. Walaupun memang sah perkahwinan tersebut. Jadi bila dia dah dapat anak tak boleh masuk sekolah sebab tak ada register, akses kepada healthcare tak boleh. Jadi benda-benda isu-isu ni orang lelaki tak cakap. Sorry to say. Mungkin ada seorang dua bunyi-bunyi macam tu lah, okay lah kita tolong ibu tunggal. Siap ada satu lagi ahli parlimen tu kata, oh saya sanggup je kahwin dengan ibu tunggal. They do not solve the problem. They make jokes. Kan? Sebab itulah kena ada pemimpin wanita yang berani bercakap tentang isu-isu ni. Kalau tengok dalam Dewan Rakyat, sebab nak cakap dalam Dewan Rakyat dengan Dewan Undangan Negeri bukannya senang, masa tak banyak, wakil ramai beratus-ratus. So when you speak, they really meant it. Ni orang Kedah cakap. Maksudnya bila dia nak bercakap tu, dia memang nak cakap. Memang dia honest untuk bercakap. Sebab masa dia banyak tu saja. Jadi kita okey saya pergi kat soalan terus ke Datin? Ada soalan di skrin ni? Should I? Saya jawab soalan Ya. Okey. Okey, di sini soalan dia adalah apa pandangan Dr. Mu tentang peranan wanita dalam peserta ahli parlimen wanita Commonwealth? Okey, very good. Okey, dalam Commonwealth itu negara-negara Commonwealth kan, negara-negara yang dulu dijajah oleh British. So lebih kurang dalam 180 negara ada. So ini adalah satu association yang penting sebab Commonwealth punya association ni dia sebenarnya adalah satu support group juga. Kita boleh katakan sebagai satu support group juga. Dia akan bawa semua ahli-ahli parlimen lelaki dan wanita, dan mereka salah satu fungsi adalah untuk capacity building. Katalah saya dengan Datin ni ahli parlimen lah Datin lah. Kita kata ahli parlimen Malaysia lah kata. Okay, so kita pergi ke mesyuarat tersebut dan di situ mereka akan train kita capacity building. Lelaki dan wanita. Antara training yang mereka buat adalah untuk memberi exposure mengenai perspektif gender. Sebab kalau kita nak buat polisi kan, kita kena ada polisi gender punya lens. Macam Ustazah cakap tadi, gender tu bukan perempuan sahaja, lelaki, betul. Maksudnya bila kita buat polisi tu, kita dapat tengok, okey, lelaki mungkin dekat sini dia punya keperluan dia, perempuan dekat sini keperluan dia. Jadi polisi tu lebih cantik, lebih inklusif. Itu salah satu fungsi Persatuan Ahli Parlimen Negara Commonwealth ni untuk capacity building. Supaya ahli-ahli parlimen tu, macam kita lah, bukan semua yang pandai bercakap pun. Kan tiba-tiba dia menang pilihan raya jadi ahli parlimen, dia pun nak cakap kadang-kadang tu nervous kan, first time katakan. So capacity building ni membantu ahli-ahli parlimen untuk menjadi orator yang lebih bagus, pengisian undang-undang yang lebih bagus. Jadi bagi saya dia memang berperanan lah untuk mengangkat isu-isu wanita dengan lebih efektif. Bagus, terima kasih. Ada soalan lagi? Maknanya persatuan ni memang sangat membantulah kan? Membantu, it is helping, yeah. Kepada dan juga networking Datin, dan dia juga sebagai networking antara ahli parlimen negara lain. Kita boleh belajar best practice kan daripada negara itu, negara ini. Yes. Alhamdulillah. Rasa tak ada soalan dah. Boleh dah for the panelists, boleh share sikit last few words before we close, Ustazah? Start with Ustazah. Kesimpulan kesimpulan poin apa yang kita nak bawa pulang ya. Pertama, kita melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik wanita ni daripada low mind kepada great mind. Low mind ni apa? Low mind ni biasanya suka cakap tentang people, pasal orang. Sayyidah Aisyah pun pernah cakap tentang salah seorang isteri Nabi sebagai sekian-sekian, menunjukkan macam pendek lah. Lalu Nabi kata dosa ni kalau campak ke laut, keruh laut tu.
Dan bawa kepada average mind biasanya cakap tentang peristiwa. Upgrade lagi, bawa kepada great mind. Great mind ni cakap tentang idea, solution, strategi. Ya. Dan ada satu lagi, greatest mind. Greatest mind ni disebut dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Kata-kata apa lagi yang lebih baik dari siapa yang mengajak kepada Allah. Jadi kita sama-samalah upgrade diri kita sebagai seorang wanita, ya. Dan kepimpinan wanita ni saya suka sangat dengan poin-poin Dr. Umar Atiyah, dan saya ringkaskan dengan kata-kata Marilyn Loden. Dia kata biasanya kepimpinan wanita ni, kenapa kita nak angkat biar seiring dengan lelaki, saling sinergi, sebab dia ada keunikannya, dia suka bekerjasama berbanding persaingan. Kedua, dia ada gerak hati dan juga tak menafikan perlu kepada pemikiran rasional bila selesaikan masalah. Yang ketiga, struktur pasukan yang berkongsi kuasa dan pengaruh. Yang keempat, keupayaan interpersonal yang baik, communication yang baik, hubungan yang baik. Dan yang terakhir, melibatkan ramai orang dalam membuat keputusan. Lebih suka syura. Wallahualam. Alhamdulillah. Sangat menarik. Ni poin-poin yang bagus ni, yang bermanfaat. Okey, alhamdulillah. Prof. Dr. Umur, kesimpulan? Ni doa ni ya, Ustazah Prof. Doktor terus. Amin ya rabbal alamin. Okey, kesimpulan tadi Ustazah dah bagi cantik dah iaitu kriteria-kriteria sebenarnya yang ada dalam kepimpinan wanita. Kita ada that, we have that actually. So saya nak bagi talas sekali, wanita you have we need to be grateful of who you are. Wanita ni dia kena syukur jadi wanita, because kita ni ada kelebihan yang sangat bagus. We have all those skill. Kita ada memang sangat-sangat bagus, dan kita punya kebolehan, skill ni diperlukan sekarang ni untuk melonjakkan lagi kualiti hidup rakyat Malaysia, keluarga kita, masyarakat kita. Jadi janganlah kita menjauhkan diri daripada proses-proses pembuat keputusan. Kalau katakan ada orang yang offer kepada kita untuk pegang jawatan apa, ambil. Ketak tak apa, ketak lah. Tapi kata okay, we can do this, dan harap wanita lain membantu wanita tersebut yang dilantik untuk menjadi ketua. Jadi women kena support women. Kalau women support women, I believe kita will be masyarakat yang lebih bagus, lebih integrity, lebih berkualiti, lebih bahagia. Itu saya rasa. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, Allah SWT maha mengetahui. Allah SWT cipta kita manusia lelaki dan puan, dan kita we complement each other. Ya, apa yang kita ada adalah yang terbaik, sebab lelaki tak ada, sebab untuk complement both parties, supaya kita menjadi satu pasangan yang hebat. Alhamdulillah. Ya, dan saya rasa saya lah yang dapat banyak ilmu hari ini daripada dua panelis ni, dan harap semua orang juga dapat ilmu yang memang susah dicari. Saya rasa dapat kita boleh dapat dekat internet ke, sebab ilmu yang Prof. Dr. Umur bagi kita adalah ilmu yang sudah dapat research from research results, di mana betul-betul ada kajian yang dilakukan, dan ini adalah yang terbaik. Ya, bukan saja fakta-fakta dari buku, tapi yang dibuktikan oleh research Prof. Dan inilah kita banyak belajar, dan insyaAllah kita sudah buka minda untuk tahu peranan kita sebagai wanita. Sebab selama ni kita rasa kita tak akan main peranan yang penting dalam politik. Itulah kerja orang lain, kerja lelaki. Sekarang hari ni kita buka mata, kita tahu peranan kita, dan insyaAllah kita akan sokong siapa yang minat dalam politik, siapa wanita yang minat dalam politik. Dan inilah ada tugas kita, dan jangan kita duduk dekat rumah. Let's go out and vote. Our votes are very important sebagai wanita, insyaAllah. Ya, so kita doakan sesiapa yang menang adalah terbaik untuk negara kita, supaya negara kita menjadi seorang negara yang makmur dan harmoni. Ini yang penting. Ya, setakat ini saja apa yang terbaik ada dari saya dan terbaik ada dari Allah SWT. Dan kita akhiri dengan
doa kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita jumpa lagi pada program yang lain, insya-Allah. Terima kasih untuk bersama dengan kita pada program ini, dan insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih kepada panelis dan semua orang yang rajin bekerja belakang skrin ni dan yang main peranan yang penting yang supaya menjayakan program ini. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربه من به أبصرت دربه يا شفيع يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.